إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah. Kenapa satu tinggi satu panjang? Tangan dia satu tinggi satu turun. Macam mana ni? Okay, macam mana? Muka surat berapa kita hari ni? 42. Ha? Sekejap. Muka surat berapa? Bab 5. Okay. Dah pernah baca? Nak baca lagi? Dua 49. Nak baca lagi tak? Nak baca lagi tak? Nak refresh balik? Boleh? Oh, okey lah. Oh, sekarang masih muda lagi ya? Okey, kita baca sekali lalu sajalah ya. Ini untuk menguatkan hadis-hadis yang lepas yang ada di bab 1, 2, 3 dan 4. Jadi bab 5 ni pun perbincangannya tak panjang. Tak ada apa pun dia bincangkan, dia cuma ulang kembali sahaja ya. Okey, tak apa, saya baca hadis ini. Okey. Bab yang kelima, mandi dengan sekali siraman. Tajuk bab kita babul ghusli marratan wahidatan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Abdul Wahidi anil A'mashi an Salim bin Abil Ja'di an Quraib an ibni Abbas qala qalat Maimunah وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Salim, dari Abul Ja'd, dari Quraib, dari Ibn Abbas, dia berkata, Maimunah berkata, aku menyiapkan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli faghassala yadayhi. Selanjutnya aku menyiapkan air untuk mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya baginda membasuh kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Thumma afragha ala shimalihi faghassala madhakirahu. Selanjutnya baginda membasuh kedua tangannya 2 kali atau 3 kali.
kemudian menuangkan air ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya. Thumma masaha yadahu bil ardi. Kemudian baginda menggosokkan tangannya ke tanah. Thumma madmada wastansyaqa. Lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Wa ghasala wajhahu wa yadayhi. Lantas membasuh wajah dan kedua tangannya. Thumma afadha ala jasadihi. Kemudian baginda menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma tahawwala min makanihi faghassala qadamaihi. Dan akhirnya baginda bergeser dari tempatnya lalu membasuh kedua kaki baginda. Jadi ini kita panggil sebagai pelengkap ya kepada langkah-langkah yang telah kita senaraikanlah pada minggu lepas. Minggu lepas ada berapa langkah? 10, 11, ada nak kata 12, campur-campur. Oh, campur niat jadi berapa? 11. Kalau tak campur niat? Kalau tak niat habis. Oh. Sembahyang tak niat? Tak sah. Mandi kalau tak niat? Tak sah. Jadi mandi biasa. Ini apa masalahnya? Buka paip, memang dah niat apa nak mandi apa? Betul tak? Jadi apa masalah? Masalahnya tak payah lafaz. Oh ya, dalam hati je. Okeylah. Masing-masing. Ngigau ke lain lah ceritanya. Okey, jadi step yang pertama apa? Niat. Kedua? Cuci tangan. Cuci tangan yang macam ni tadi wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil-ghusli fa ghasala yadayhi marrataini aw thalathan. Lalu baginda membasuh tangannya 2 kali atau 3 kali. Jadi ini step yang ke berapa tadi? Kedua. Thumma afragha ala shimalihi fa ghasala madhakirahu. Macam mana tu dia buat? Ambil air. Tangan kanan, kiri. Baru basuh kemaluan. Okey. Thumma faghasala madhakirahu. Thumma masaha yadahu bil ardi. Kemudian basuh tangan dengan sabun. Okey. Thumma masaha yadahu bil ardi. Thumma madbada wastansyaqa maknanya apa? Ambil wuduk. Okey. Ambil wuduk. Wa ghasala wajahu wa yadayhi. Ini semua ambil wuduk. Thumma afadha ala jasadihi. Kemudian yang Aisyah, hadis Aisyah kata apa? Dan kita gabungkan kan hadis Aisyah dengan hadis Maimunah. Itu yang jadi sampai 11 langkah tu. Kalau kita tak gabungkan, dia jadi pendek ginilah. Kan? Ni masuk jari jemari ke dalam air, kemudian menyela-nyela rambut, lepas tu baru ambil air, basahkan kepala, kemudian barulah siram keseluruhan badan, kemudian basuh kaki. Okey, basuh kaki. Ada lagi satu? Saya baik ingat. Kita pindah ke tempat yang bersih, kemudian barulah kita basuh kedua kaki kita. Yang akhir apa? Keringkan badan. Keringkan badan. Okey. Baik, jadi ini semualah masuk dalam yang ni. Yang penting nak kata babul ghusli marratan wahidatan. Dalam hadis bab 5 nak beritahu kepada kita mandi semua, kita mandikan daripada step yang pertama sampailah kita nak keringkan badan itu sekali saja.
Tak perlu ulang 2 kali. Okay, tak perlu ulang 3, 4 kali ke apa kan. Ada orang je was-was lah apa kan. Cakap ni dah mandi ke belum mandi sampai nak ulang banyak kali. Tidak, tak perlu begitu. Sekali saja. Okay, yang penting, okay, ini kita panggil sebagai langkah-langkah lah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau sekiranya kita tak ikut cara yang begini, sunnah yang begini, kita basahkan keseluruhan badan je, dah kira sah lah. Yang penting airnya mengalir ke keseluruhan badan. Dan badan itu basah. Ini kita panggil sebagai syarat sah mandi itu sendiri. Okey, baik. Terus kita masuk kepada bab yang ke-6. Jadi bab yang syarah judul bab, syarah hadis tu tak apalah, saya tinggalkan saja. Bab yang ke-6. Okey, nanti. Ada siapa nak tanya dulu sebelum saya masuk bab ke-6? Nanti dia posang. Siapa tak tahu? Posang apa posang? Pening lah. Bahasa apa tu? Arwah abah saya tu cakap posang. Posang. Okey. Tak posang. Tak ada yang pening. Ada siapa-siapa posang kat sini? Tak ada? Tak ada. Semua okey? Tak ada soalan? Sebelum pindah bab 6? Nanti jangan dalam bas posang pula. Dalam bas fikir, apa si Sakinah tu buat ni? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita masuk bab 6 ya. Bab kita yang ke-6, muka surat 47. Muka surat berapa tu? 45. 45 jauh juga Saya 47 ya. Antara 45 atau 47. Baik, bab yang ke-6. Orang yang memulai dengan hilab, iaitu ember. Ember. Besin Mana pen? Selain besin nak panggil apa? Baldi. Tempat isi air lah, senang. Atau minyak wangi ketika mandi. Baik, babun man bada'a bil hilabi aw at-tibi 'inda al-ghusli. Hadis nombor 258. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Muhammad bin al-Muthanna qala haddathana Abu Asim an Hanzalata 'anil Qasim an Aisyah qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. Muhammad bin Al-Muthanna meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Asim meriwayatkan kepada kami dari Hanzalah, dari Al-Qasim, dari Aisyah, dia berkata, apabila Nabi SAW hendak mandi junub, maka baginda meminta dibawakan kepadanya sesuatu seperti hilab, iaitu tadi dipanggil sebagai ember, kita panggil tempat simpan air. Lalu baginda mengambil air dengan telapak tangannya, lalu beliau memulai dengan menyiram sebelah kanan kepalanya, kemudian sebelah kiri. Selanjutnya, baginda menyiramkan air dengan kedua telapak tangannya ke seluruh kepala. Baik, hadisnya ringkas tapi perbincangannya sangat panjang di sini. Hanya pada satu perkataan iaitu al-hilabi. Jadi di kalangan para ulama untuk hadis ini mereka jadi keliru tentang maksud al-hilab. Tadi kita panggil al-hilab apa kat sini? Besin. Baldi, lagi tempat simpan air. Baik, kita faham begitu kan? Cuma persoalannya sekarang, kenapa ada minyak wangi pada topik kita ini? Kan bila baca topik tu kan, babun man bada'a bil hilabi aw at-tibi 'indal ghusli. Bab orang yang dia memulakan mandi itu bil hilab dengan baldi tadi, aw at-tibi atau minyak wangi ketika mandi.
Jadi yang menjadi perbincangannya sekarang, adakah al-hilab itu sama dengan minyak wangi ataupun memang dengan maksud asalnya ember itu tadi. Okey. Jadi di sini di kalangan para ulama ketika mereka membahaskan ini ada dibahagikan kepada 3 kelompok perbincangannya ya. Ada 3 kelompok yang memiliki pelbagai macam pendapat. Kita terus masuk kepada syarah judul bab muka surat 48. Kita ada perkataan di situ. Babun man bada'a bil hilabi aw yattibi indal ghusli. Bab orang yang memulai dengan hilab iaitu ember atau minyak wangi ketika mandi. Untuk menyesuaikan judul bab ini dengan hadisnya. Sejak dahulu hingga sekarang sejumlah ulama dibuat pusing kerananya. Ulama sendiri pusing. Kita yang bukan ulama lagi posang. Masih yang kau nak pakai posang. kita kita yang bukan ulama lagi lah pusing kan. Okay. Jadi kita nak pusing macam mana sekarang ni? Dia pusing-pusing orang kata kalau orang Kedah kata pimai tang tu. Pusing mana pusing sini kat situ jugalah dia pergi tak gimana pun. Yang penting dekat sini kita lihat ya, setidaknya ada beberapa kelompok ulama yang berpendapat tentangnya. Maknanya adalah juga di kalangan para ulama ini yang mengeluarkan pendapat-pendapat yang bolehlah kita perkirakan, boleh kita ambil pendapat itu. Baik, ada yang menyebut Imam Al-Bukhari telah melakukan kekeliruan. Okey, ada di kalangan para ulama ketika mereka baca kitab Sahih Imam Al-Bukhari, kan? Mereka rasa Imam Al-Bukhari dah buat satu kekeliruan ketika memuatkan hadis ini dalam topik yang ada perkataan at-tib. At-tib tu maksudnya minyak wangi ya tadi kan. Sebab apa kena mengena mandi dengan minyak wangi? Sedangkan Nabi SAW tadi jelas menunjukkan kepada kita tak langsung pun memakai minyak wangi dalam tata cara mandi tadi kan, dalam hadis tersebut. Sebab tu ada di kalangan para ulama, mereka kata Imam Al-Bukhari dia keliru ketika dia meletakkan hadis ini dalam bab tersebut. Imam Al-Bukhari ni orang Arab ke bukan? Dia orang apa? Uzbekistan. Bukan orang Arab. Okey. Jadi sebab tu di kalangan orang Arab yang baca ni kan, dia kata mungkin ada kekeliruan kerana ketidakfahaman daripada istilah-istilah bahasa Arab di sana. Sebab tu di sini datanglah di kalangan ulama-ulama hadis yang mana asalnya orang-orang Arab, mereka membincangkan perkataan al-hilab itu sendiri untuk melihat di mana letaknya kekeliruan Imam Al-Bukhari itu. Jadi sebab itulah kita nampak di sini dia kata ada pula yang mengeja lafaz al-hilab dengan ejaan yang tidak dikenal dalam riwayat untuk menyesuaikan dengan judul bab itu sendiri. Ada juga yang terkesan memaksakan kesesuaian tersebut tanpa mengubah ejaannya. Jadi kita nampaklah di kalangan para ulama hadis ketika mereka baca hadis ini, kemudian mereka lihat kepada judul bab tersebut, kan, pada bahagian yang minyak wangi itu yang jadi problem. Jadi isu. Sekarang ni adakah kita mandi dengan minyak wangi ataupun kita mandi dengan air? Ada tak orang mandi dengan minyak wangi? Lepas mandi, orang dulu? Orang dulu mandi dengan minyak wangi? Apa dia? Oh, sapu minyak. Minyak sapu sekarang kita pakai mandi. Mandi. Mandi bunga. Oh, saya nak mandi bunga. Okay. Dapat jodoh. Apa dia? Kalau mandi bunga, kira macam mandi minyak wangi ke? Tapi ada letak minyak wangi tak dalam tu? Itu mandi daun pandan. Oh, kira bunga tu saja tak cukup ya? Mesti letak daun pandan juga? Ke kena letak juga apa-apa perfume dalam tu? Oh, mesti ada sen. Oh, bunga tak cukup sen.
Bunga dia ramas-ramas baru bau. Kalau tak ramas-ramas tabur je tak bau. Macam kita masak lah kan. Nak letak daun limau kena perah dulu kan. Kalau tabur gitu tak bau. Mandi daun limau boleh? Siapa? Sorry side track Dulu ada seorang tu, dia makcik lama-lama lah. Tak payah sebut lah. Dia nampak saya beli deodorant tu tau. Dia kata apa? Dek, asal pakai deodorant? Limau dia kata kan. Ambil limau, beli limau nipis. Tonyo. Setiap pagi tonyo. Hilang bau ketiak. Gitu. Oh ya, kita budak masa tu kan. Oh ya. Ya, kat supermarket makcik tu. Tonyo. Hari-hari tonyo. Kata kanan kiri. Cik buat untuk anak-anak cik. Hilang bau ketiak. Kau buat. Jangan macam kita. Okey lah, betul lah cara orang lama-lama kan. Tapi macam susah pula kita nak tiap-tiap pagi nak pergi potong limau pun. Tahu terak kan. Tapi mungkin itu, saya rasa itu mungkin penyebab orang lama-lama ni je sihat. Sebab deodorant kan dia ada banyak chemical kan. Tu yang orang ada breast cancer dan sebagainya. Mungkin antara penyebab lah. Sebab saya dengar juga orang kata deodorant ni boleh menjadi penyebab kanser tau. Adalah orang cakap gitu. Saya tak baca apa-apa artikel akademik tentang hal tersebut. Itu mungkinlah antara sebabnya. Tapi nak kata orang lama ini mereka menggunakan bahan yang alami. Kan? Untuk wangian tu tadi. Jadi dalam hadis ini kita dapati bahawa adakah Nabi menggunakan wangi-wangian ketika mandi tu tadi? Sedangkan dalam topik, dalam judul ada memuatkan ungkapan kata at-tibu, iaitu minyak wangi. Okey? Baik, sekarang kita lihat di sini. Adapun kelompok pertama, kita lihat ya, geng yang pertamalah bincang tentang hadis ni. Kelompok pertama, ulama yang memulai perbincangannya adalah Al-Ismaili. Apa kata Al-Ismaili dalam kitabnya Al-Mustakhraj ketika dia membincangkan tentang perkataan Al-Hilab. Dia kata semoga Allah merahmati Abu Abdullah iaitu Imam Al-Bukhari. Siapakah yang boleh sepenuhnya terhindar dari kesalahan? Kita baca ayat ini, kita faham bahawa Al-Ismaili merasakan bahawa Imam Al-Bukhari ada kesilapan ketika dia meletakkan topik untuk hadis ini. Jadi dia kata begini, barangkali iaitu kemungkinan terlintas dalam fikirannya iaitu Imam Al-Bukhari bahawa Al-Hilab adalah sejenis minyak wangi. Jadi Al-Ismaili kata kemungkinan besar Imam Al-Bukhari dia sangka Al-Hilab itu tadi adalah minyak wangi. Sebab itu dia letak perkataan awitib, ataupun minyak wangi ketika mandi. Maka dia berikan satu persoalan. Lalu apa faedah memakai minyak wangi sebelum mandi? Kita sebelum mandi kita pakai minyak wangi. Ada faedah tak? Lepas tu mandi dah hilang. Jadi tak ada apa-apa faedah lah. Sebab tu di sini dia persoalkan. Imam Al-Ismaili ni dipersoalkan. Jadi apa faedah kita pakai minyak wangi sebelum kita mandi? Sebab nanti kalau dah mandi kena air, hilanglah kan minyak wangi tu. Maka dia kata begini, sesungguhnya Al-Hilab adalah bejana. Jadi dia kuatkan statement di sini dia kata Al-Hilab maknanya bukan minyak wangi, tetapi Al-Hilab di dalam hadis ini ialah bejana tadi, iaitu satu ember yang biasa dipakai untuk menampung perahan susu. Dalam bahasa Arab susu panggil apa? Laban. Lagi satu? Al-Halib. Okey, Al-Halib. Jadi tempat simpan susu tu dipanggil sebagai Al-Hilab, yang biasanya diguna untuk unta, susu unta. Jadi orang Arab bila mereka perah susu, mereka akan letak di satu tempat yang namanya Al-Hilab. Sebab itu dia kata di sini,
Itulah yang biasa dipakai untuk menampung perahan susu. Itulah yang disebut hilab atau mihlab. Hilab atau mihlab. Hilab atau mihlab. Okay. Lebih lanjut dia kata, dengan meneliti jalur-jalur riwayat hadis ini, kita akan menemukan penjelasannya. Dalam sebuah jalur riwayatnya tercantum, baginda SAW mandi dengan menggunakan hilab. Jadi maknanya ada hadis lain yang membuktikan kepada kita ataupun ditunjukkanlah riwayat lain bukan dalam kitab ini menunjukkan bahawa memang Nabi SAW mandi menggunakan hilab itu tadi. Riwayat itu dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Al-Khattabi berkata dalam syarah Sunan Abu Dawud, hilab di sini adalah bejana yang ukurannya cukup untuk menampung perahan susu seekor unta. Jadi selalunya digunakan untuk perahan susu unta diletakkan di sebuah tempat bernama hilab atau mihlab itu tadi. Ini pendapat Al-Khattabi yang mana menguatkan pendapat Al-Ismaili itu tadi. Dia melanjutkan, dia ni siapa? Al-Khattabi. Okay? Al-Khattabi dijelaskan lagi tentang pendapat dia berkenaan dengan maksud hilab. Dia kata apa? Imam Al-Bukhari telah menyebutkannya dalam sahihnya. Namun dia mengertikannya dengan penggunaan minyak wangi ketika mandi. Kemudian dia kata, aku kira beliau keliru. Jadi di sini Al-Ismaili bila dia syarahkan perkataan hilab, begitu juga Al-Khattabi tadi kan, kedua-duanya mengatakan bahawa Imam Al-Bukhari telah keliru ketika menjelaskan maksud Al-Hilab dengan minyak wangi. Yang mana sebenarnya Al-Hilab itu tadi ialah bejana yang biasanya digunakan untuk isi apa? Susu. Susu apa? Susu unta. Beza susu unta, susu kambing. So jadi orang Arab ni biasa mereka ada tempat-tempat yang berbeza. Maka dia kata begini, yang beliau maksud dengan al-hilab atau al-mihlab yang digunakan untuk mencuci tangan. Sementara al-hilab ini sama sekali bukanlah sejenis minyak wangi. Akan tetapi ia adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dia melanjutkan, seorang penyair merangkai bait syairnya. Sa'ihal raita aw sami'ta bira'in radda fid dar'i ma fara fil hilabi. Lihat dia guna perkataan apa? Hilab dalam syair itu kan. Dia kata, wahai sahabat, pernahkah kau melihat atau mendengar pengembala dapat mengembalikan susu dalam hilab ke baca sendiri. Ke kantung lah, maknanya tempat tu balik kan, ke kantung kantung binatang tu lah. Tak boleh, maknanya tak dapat nak balikkan. Okay, ke dalam kantung tu lah, mustahil untuk dikembalikan ke dalam hilab itu. Beberapa ulama mengikuti pendapat Al-Khattabi tersebut. Di antaranya Ibnu Qurqul dalam Al-Matali', Ibn al-Jauzi dan sejumlah ulama yang lain. Jadi ini di kalangan mereka yang bersependapat dengan pendapat kelompok yang pertama. Okey, kelompok pertama kata apa tadi? Siapa dulu yang kata? Al-Ismaili lagi?
Al-Khattabi. Lagi? Uzaimah. Ada Ibn Uzaimah? Bukan. Kurkul. Kurkul, Ibn Jauzi dan yang lain. Okay. Apa mereka kata tentang al-hilab tadi? Bejana okey. Jadi adakah mereka bersetuju al-hilab tu maksudnya minyak wangi? Tak, mereka menolak pendapat ataupun pentafsiran yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari tentang al-hilab tu tadi. Maknanya kelompok pertama kata tak ada kena mengena dengan minyak wangi. Tidak ada kaitan dengan minyak wangi. Okey, sekarang kita nak masuk pendapat kelompok yang kedua. Baik, kelompok yang kedua, pelopornya adalah Al-Azhari. Okay, Imam Al-Azhari. Dia berkata dalam kitab At-Tahzib, lafaz Al-Hilab dalam hadis ini dieja oleh sejumlah ulama dengan huruf Ha dan Lam tanpa tasydid. Maknanya iaitu wadah untuk perahan susu, seperti makna mihlab. Jadi dia mulakan perbincangan begitu. Mereka keliru mengejanya. Jadi kelompok kedua kata ejaan al-hilab yang begini keliru, salah. Okey, ulama yang baca dengan al-hilab yang maksudnya tempat simpan susu tu kan, dia kata itu adalah cara bacaan yang salah. Jadi dia kata gini, mereka keliru mengejanya dan yang benar adalah jullab. Dia kata gitu. Yang benar adalah jullab dengan mendammahkan huruf jim dan mentasydidkan huruf lam. Maknanya ialah air mawar. Yelah, ini pendapat dia. Jadi kelompok yang kedua siapa tadi? Nama dia? Al-Azhari. Dia kata apa? Salah eja, okey. Guna layak sendiri, salah eja. Okey. Betul, betul. Jadi dia kata ulama yang baca al-hilab salah. Okay, mereka keliru dalam bacaan perkataan tersebut. Jadi dia kata yang betul salah eja. Hilab tu salah lah. Ni salah. Jadi bagi dia yang benar tadi apa bacanya? Jullab. Ha tu jadi jim. Kemudian ada sabdu. Jullab. Kan? Bunyi yang macam tu lah. Yang mana maknanya apa tadi? Air mawar. Jadi kalau kita baca dengan julab, kena tak maksud dengan topik bab ni, minyak wangi? Apa pula? Tak. Topik sekarang kata ialah mandi menggunakan minyak wangi. Okey, sebab itu ada di kalangan para ulama kata, antaranya Al-Azhari itu kata kan, salah ejaannya kalau kita baca hilab. Kalau nak kenakan dengan topik yang ada minyak wangi tu, kita kena baca julab. Baru betul cara bacaannya dan bertepatan dengan topik yang dimuatkan ataupun yang telah ditetapkan itu tadi. Jadi sebab itulah bagi dia salah eja.
Kalau nak baca, kena baca julab, begitu kan. Maka dia kata begini, air mawar ni dia kata diambil dari bahasa Parsi yang sudah diserap dalam bahasa Arab. Sejumlah ulama menolak perkataan Al-Azhari ini dari dua sudut berikut. Jadi ramai di kalangan ulama yang tak setuju. Macam mana pula Al-Hilab tiba-tiba boleh jadi julab? Kan dia macam pelik dah. Sebab apa? Kita bukan ada satu riwayat. Kita ada banyak riwayat, takkan kita nak kata semua riwayat tu salah. Betul tak? Kalau satu riwayat sahaja, mungkinlah kita kata masuk akal lah kan, salah baca. Tapi riwayat-riwayat yang lain juga menunjukkan kepada kita cara bacaan perkataan itu adalah al-hilab, bukan julab. Maka sebab itu di sini di kalangan para ulama yang menolak pendapat daripada Al-Azhari ni tadi kan, mereka menolak daripada dua sudut. Pertama, dia kata yang dikenal dalam riwayat-riwayat adalah dengan huruf ha dan tanpa tasydid. Itulah yang tadi kita kata, banyak riwayat bila kita baca al-hilab. Jadi riwayatnya adalah riwayat yang sahih, bukan riwayat yang palsu ataupun kita kata dhaif kan. Ini macam mana pula nak baca julab? So tak boleh terima. Seterusnya yang kedua, dari sudut maksudnya. Al-hilab maksudnya apa tadi? Berjana untuk isi susu tadi kan. Sekarang tiba-tiba tukar jadi air mawar. Jadi maknanya sendiri tu kan dah tunjukkan ada perbezaan. Maknanya sangat jauh daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tadi. Maka dia jelaskan begini ya. Ibn Al-Athir dia berkata, kerana minyak wangi lebih cocok. Ini dia nak kuatkan pendapat Al-Azhari tadi ya. Baik, Ibn Al-Athir dia kata kerana minyak wangi lebih cocok dan lebih baik digunakan sesudah mandi daripada sebelumnya. Okey, sebab apabila seseorang menggunakannya sebelum mandi, kemudian mandi, maka manfaat minyak wangi akan hilang terkena air. Maaf tadi saya silap. Ini menerangkan tentang penolakan di kalangan para ulama tentang maksud Al-Azhari itu tadi. Jadi Imam Ibn Al-Athir, Imam Ibn Al-Athir ni ulama bahasa Jadi dia kata, kalau kita nak sesuaikan tadi kan, minyak wangi itu lebih baik kita pakai setelah kita mandi. Kalau kita pakai sebelum kita mandi, nanti kalau kita dah mandi, hilanglah bau dia, hilang manfaat minyak wangi tersebut. Jadi ini pendapat Ibn Al-Athir untuk menolak pendapat Al-Azhari tadi. Baik, Al-Humaydi berkata dalam kitab Al-Kalamu ala Gharibis Sahihain. Imam Muslim menggabungkan hadis ini bersama hadis tentang Al-Faraq dan hadis tentang ukuran satu sa' dalam satu bab. Kelihatannya beliau mentafsirkan kata Al-Hilab sebagai berjana. Jadi Imam Al-Bukhari, hadis ini yang kita baca dalam bab ni kan, dia muatkan dalam satu bab yang ada kaitan dengan Al-Faraq. Al-Faraq itu apa kita dah baca? Al-Faraq apa? Cik Ana? Kenapa Kak Zah? Kak Zah ingat tak? Tak ingat. Baru bab ini bab 5, bab 6 ni. Hari tu bincang dalam bab berapa Al-Faraq? Semua cuti? Oh, cuti lama sangat ya. Berapa lama cuti? Sebulan, 2 bulan. Dekat mana hadisnya Kak Zah? Kak Zah pula. Kak Ram? Tengah cari. 521? Berapa Kak Som? Dalam bab 2. Bab 2. Okey. Dalam bab 2 kita ada perkataan min qadahin yuqalu lahul faraqu. Betul? Jumpa tak? Dalam bab 2 ada. Okey, ada. Okey. Jadi dia kata di sini, Imam Muslim ketika membawa hadis ini, diletakkan bersama dengan hadis tentang Al-Faraq ini. Kemudian dia kata,
Dan tentang ukuran 1 sa'. Al-Faraq ni dalam dia berapa? Berapa liter? 1 sa' berapa liter? 3 liter. Kalau Al-Faraq berjana tu boleh muat berapa air dalam? 9 liter. Berapa sa' tu? 3 sa'. Jadi Al-Faraq ialah berjana yang boleh memuatkan 3 sa' air yang bersamaan dengan 9 liter air. Maka dia kata gini, kelihatannya beliau mentafsirkan kata Al-Hilab sebagai berjana. Maknanya kalau Imam Muslim dia masukkan hadis yang tentang minyak wangi ni kan, contohlah dalam bab Al-Faraq dan juga dalam bab 1 sa' tu tadi, bermakna dia menjelaskan maksud Al-Hilab itu dengan berjana air, bukan minyak wangi. Cuma yang kata di sini, adapun Al-Bukhari barangkali ada yang mengira bahawa beliau mentafsirkannya sebagai salah satu jenis minyak wangi yang dipakai sebelum mandi. Kerana dalam bab tersebut, beliau tidak mencantumkan hadis lain selain hadis ini. Okey. Terus kita masuk pada muka surat berikutnya. Al-Humaidi masih menganggap apa yang dimaksudkan Imam Al-Bukhari tersebut sebagai sebuah kemungkinan. Artinya di sini bahawa kemungkinan juga yang dimaksud oleh Al-Bukhari adalah makna lain yang tidak dijelaskan. Al-Qadi'iyat berkata makna Al-Hilab dan Al-Mihlab dengan mengkasrahkan mim adalah berjana ataupun ember yang ukurannya cukup untuk menampung perahan susu seekor unta. 1 ekor unta tau. Unta tu besar macam mana Maknanya kalau 2 ekor tak bolehlah, kena ada lagi 1. Al-Mihlab ataupun Al-Hilab itu. Ada yang mengatakan maksudnya dalam hadis ini adalah Al-Mahlab. Al-Mahlab tempat minyak wangi. Dibaca dengan memfathahkan huruf mim. Jadi jumpa lagi satu perkataan. Al-Hilab, Al-Mihlab. Al-Hilab tadi maknanya apa? Berjana tempat isi susu, perahan unta. Okey, Al-Mihlab sama makna Jumpa lagi satu perkataan tadi apa? Al-Mahlab. Al-Mahlab tempat apa? Tempat minyak wangi. Jadi baris tu penting dalam bahasa Arab. Kalau salah baca, salah maksud. Jangan baca julab. Kalau julab lagi maksud lain. Air mawar. Al-Mahlab tadi tempat letak minyak wangi. Satu baris silap aja lain. Al-Mihlab dengan Al-Hilab satu makna. Tempat letak perahan susu unta. Kalau kita baca Al-Mahlab dah tukar. Maksudnya jadi tempat kita letak minyak wangi. Kalau julab, air mawar. Tak ada kena lain sangat jauh. Itu julab. Makan julab. Biasa makan julab? Zaman dulu makan julab. Kenapa Cik Ana makan julab? Untuk perut. Untuk jaga perut. Itu obat ke atau untuk kesihatan? Obat. Oh, bukan suplemen lah. Suplemen makan julab Dulu kita kat sekolah, saya kat Asragaf dulu. Dulu kan Ustazah garang-garang. Tak cakap bahasa Arab kena makan julab tu. Biasa lah. So kalau tak nak makan, bercakap bahasa Arab. Orang dulu kan dia ni kan. Jangan cakap Ustazah, dulu cikgu-cikgu sekolah government pun garang kan. Jadi macam dia nak kita praktis bahasa Arab tu. Dia macam ni lah, bukan setiap hari. Dia ada 1 minggu bahasa Arab. Jadi minggu cakap bahasa Arab. Siapa tak cakap bahasa Arab kena denda. Nanti nama kena tulis. Okay, so akhir minggu bahasa Arab tu, siapa tak cakap bahasa Arab nama akan dikeluarkan. Kena announce dekat ni assembly.
perhimpunan kan. Sakinah, okay, makan satu sudu. Kalau 2 kali, nama 2 kali sebab tak ada pendidikan. Maknanya kita yang degil, faham tak? Kita yang degil. Bukan tak boleh cakap, boleh cakap. Kita tak nak dengar cakap kan, betul tak? Macam itulah. Tapi kalau tak nak makan, diam je lah. Tak tahu apa diam. Nama Sakinah tu saya bagi contoh, tapi saya tak pernah makan. Okay, ha. Saya bagi contoh je. Saya dengan geng saya kita cakap bahasa Arab lah, kan? Sebab kita yang tukang tulis nama. Kalau kita tukang tulis nama, tapi kalau kita sendiri yang tak cakap bahasa Arab, macam mana pula? Kan pelik namanya tu kan. Sebab kita kan dulu prefect kan. Terus nama. Nanti takalam Arabi. Saya dulu kau cakap dulu. Lima salah dia takalam Arabi. Garang kan sesuatu ya Allah. Dia jerit cakap bahasa Arab. Ya banat, ya banat. Letak Malaysia. Kuat je saya cakap ya Allah. Tapi saya rindu dulu. Sekolah kan cakap bahasa Arab. Kan kita ada satu environment yang berbual bahasa Arab lah. Kenapa cerita ni? Pasal julap, okey. Oh, rasa mendera ya? Alah dulu Ustazah layang duster, semua biasa kan benda-benda tu. Tu zaman dululah. Ustazah lempar pemadam daripada jauh. Kena tu. Kena kan? Itu kita lihat gini perbezaan bagaimana pendidikan itu dia berubah. Kalau sekarang tak boleh lah. Sekarang berani nak suruh anak kita makan julap. Mak datang ke sekolah Ini anak saya tahu. Saya yang beranakkan dia. Ustazah dah beranak ke belum? Kan kena ayat gitu. Kena viral kan nanti. Ambil gambar Ustazah ni. Viral kan. Inilah Ustazah yang suruh anak saya makan julap. Macam tu sekarang. Beza suasana pendidikan dahulu dengan sekarang kan. Tapi jadi tak budak dulu? Jadi. Tengok Ustazah Sakinah jadi ya. Naik lift. Jadi tak ini bagi contoh. Kan contoh jadi. Dia tak lembik lah. Budak sekarang lembik-lembik lah. Ya Allah, tak boleh kena sikit. Sikit je nak bunuh diri lah apalah. Bezalah zaman kita. Dah bebel pula. Dah sudah masuk sini balik. Okey, kita belum selesai tadi ya. Jadi dia kata Al-Qadiyat tadi dia kata judul bab yang dibuat oleh Al-Bukhari menunjukkan kecenderungan beliau pada kedua makna tersebut. Tapi Al-Qadiyat dia memiliki pendapatnya sendirilah. Bagi dia Imam Al-Bukhari ni bila dia buat topik tu tadi kan, sebab dia buat topik ini, kita baca balik topik tu. Orang yang memulai dengan hilab atau minyak wangi ketika mandi. Maknanya ada dua situasi. Nampak tak? Ada dua situasi. Satu, orang yang mandi memang dia mandi menggunakan dengan air yang ember tu kan, atau dengan minyak wangi ketika mandi. Sebab itu Al-Qadiyat kata apa? Nampaknya daripada topik ini Imam Al-Bukhari seolah-olah dia itu cenderung pada kedua-dua situasi. Sama ada ini atau ini. Okey, sama ada ini ataupun ini, atau sama ada mandi yang dimulai dengan air yang diletakkan dalam bejana, atau mandi memulainya dengan minyak wangi. Nampak ada kecenderungan kepada kedua-dua keadaan itu. Okey, seterusnya. Dia kembali melanjutkan, sebahagian perawi meriwayatkannya di selain kitab As-Sahihain dengan lafaz Al-Jullab. Dibaca dengan mendammahkan huruf jim dan mentasydidkan huruf lam. Dalam hal ini dia Al-Qadiyat ingin mengisyaratkan kepada perkataan Al-Azhari tadi. Imam Al-Qurtubi mengatakan lafaz Al-Hilab dibaca dengan mengkasrahkan ha. Tidak boleh dibaca selain dengan cara itu. Keliru orang yang mengira bahawa ia adalah sejenis minyak wangi. Demikian pula orang yang membacanya dengan mendammahkan huruf jim iaitu al-jullab. Jadi di sini Imam Al-Qurtubi dia kata apa? Kelirulah daripada dua sudut. Iaitu orang yang baca dengan al-jullab dan orang yang mereka terjemahkan al-hilab sebagai minyak wangi.
Kerana apa? Perkataan maksud asal perkataan al-hilab itu ialah tak boleh ditukar. Ia mesti difahami sebagai bejana yang berisi dengan air itu tadi. Okey, selesai ya kelompok kedua. Sekarang masuk kelompok yang ketiga. Sementara kelompok yang ketiga, kita ada Al-Muhib At-Tabari. Dia berkata, yang dimaksud Al-Bukhari dengan kata At-Tib. At-Tib yang tadi ya dalam ni, tajuk kita. Awit-tibi indal ghusli. Itu maksudnya. At-Tib, perkataan itu. At-Tib bukanlah sesuatu yang memiliki aroma minyak wangi. Tetapi maksudnya aktiviti mengharumkan badan dengan cara menghilangkan kotoran yang melekat. Demikian juga najis jika didapatkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata al-hilab adalah bejana yang digunakan untuk mandi yang sudah terlebih dahulu disiapkan sebelum diisi air mandi ke dalamnya. Okey, boleh faham? Ketiga, pendapat At-Tabari, dia kata apa? At-tib itu bukan minyak wangi, tetapi aktiviti untuk kita hilangkan kotoran dekat badan kita supaya badan kita jadi wangi. Itu maksudnya. Maknanya kalau ada daki gosok, ni semua kita panggil sebagai at-tib itu tadi. Ini bagi pendapat golongan ketiga lah. Aktiviti itu maksudnya lah cara ambil air, bersihkan, lap, gosok untuk menghilangkan kotoran sehingga wangi badan kita. Okay, kita bangun pagi kan, kemudian kita ni bau ke tak? Ada orang bangun pagi tak bau ke? Cik Ya bangun pagi wangi ke? sorry. Semua orang bangun pagi dia ada bau kan? Sebab apa? Keluar air liur, macam-macam lah. Peluh, apa dia? Sendiri tak boleh bau kan? Sendiri maknanya kita sendiri tahu badan kita akan berbau. Jadi bila kita ada satu aktiviti membersihkan badan, tak kira lah kita buat guna apa pun, tak semestinya minyak wangi. Kalau kita mandi tu sendiri, kita dah kata ia sebagai satu aktiviti untuk membersihkan badan kita sehingga mengeluarkan bau yang nak dihidulah oleh orang yang ada di sekitar kita. Ya, sebab itu dia kata maksudnya ialah bukan minyak wangi itu sendiri, tetapi aktiviti mengharumkan badan dengan cara menghilangkan kotoran yang menempel. Pendapat siapa tadi? Ambil At-Tabari Dia kata at-tib maksudnya apa? Aktiviti menghilangkan kotoran di badan. Bukan minyak wangi. Kemudian dia explain tadi maksud al-hilab apa? Bejana yang memang dah tersedia dah. Dekat situ untuk mandi. Memang kita dah standby dah. Kadang-kadang kita, kalau kita ada rumah orang yang dia suka letak baldi kan, dia memang dah standby. Baldi tu untuk mandi, untuk isi air, ini dipanggil al-hilab menurut kepada pendapat kelompok yang ketiga. Okay, maknanya bukan baldi yang kita simpan kat dalam almari, kita keluarkan, itu lain. Itu tak panggil al-hilab. Okay, bejana yang sudah tersedia untuk mandi. Jadi ini pendapat kelompok yang ketiga. Itu golongan yang ketiga. Seterusnya At-Tabari melanjutkan. Dia kata au dalam perkataan beliau pada judul bab iaitu awit tibi bermakna wa iaitu dan. Demikianlah yang tercantum dalam sebahagian riwayat sahih Al-Bukhari sebagaimana disebutkan oleh Al-Humaidi.
yang dapat disimpulkan dari perkataan At-Tabari tersebut. Okey, apa yang boleh kita simpulkan daripada pendapat kelompok yang ketiga di sini? Imam Ibn Hajar kata begini. Apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari itu dapat diertikan sebagai perlunya menyiapkan air untuk mandi. Jadi kita standby dulu kan tadi, Al-Hilab tu tadi kan, dekat tandas untuk kita mandi kan. Baik, keperluan menyediakan air sebelum mandi, kemudian mengawalinya dengan membersihkan badan sebelum mandi. Jadi tadi ada awit tib, iaitu atau minyak wangi ketika mandi, bermakna ialah satu hal yang perlu kita mulakan ialah terlebih dahulu ialah di situ membersihkan badan terlebih dahulu sebelum kita mandi. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahawa hendaklah mandi diawali dengan mencuci bahagian kepala. Dalam hadis Nabi tunjukkan bahawa Nabi ambil air, Nabi letak pada bahagian kanan. Ambil air bahagian kiri. Kemudian ambil air lagi basah keseluruhan kepala. Kita nampak begitu. Jadi di sini dia simpulkan, kelompok yang ketiga ni dia simpulkan. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahawa hendaklah mandi diawali dengan mencuci bahagian kepala. Kerana ada rambut, bahagian itu menjadi lebih kusut daripada bahagian tubuh yang lain. Kalau tak ada rambut? Kalau tak ada rambut? Gosok-gosok aja. Gosok juga. Ke tak payah gosok? Kena gosok? Gosoklah, bersihkan. Kot-kot lah ada benda menempel. Ada benda melekat ke kepala tu kan. Baik, ada yang mengatakan bahawa dengannya Al-Bukhari ingin mengisyaratkan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan imam ni sahabat dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci kepalanya dengan khitmi. Okey, ada satu hadis yang menunjukkan kepada kita Nabi bila mandi junub, Nabi bersihkan kepala baginda dengan satu daun nama al-khitmi. Okey, ni ta. Ejaannya itu bahasa Melayu tu takut salah bacaannya. Al-khitmi, ta. Alif, lam, kha, ta, mim. Al-khitmi ni nama bunga. Bunga dia warna merah. Dia bunga warna merah apa bahasa Inggeris aku lupa. Apa semalam dah. Tak apalah, nanti cuba cari. Cuba cari. Dia macam dia adik-beradik macam bunga roselle gitu. Tu tak bunga roselle tu, yang merah tu kan. Dia macam adik-beradik dia lah. Tapi bukan roselle, dia macam adik-beradik dia. Panggil sebagai al-khitmi. Jadi jika mandi junub, baginda cukup menggunakan itu. Jadi Nabi akan ambil daun ini, bunga ini, Nabi akan gunakan untuk di bahagian kepala. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dan ulama lainnya dari Ibn Mas'ud. Dan ia juga, makna hadis ini yang mengatakan bahawa Nabi cuci kepala menggunakan al-khitmi itu diriwayatkan oleh Abu Dawud secara marfu' dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang dhaif. Tapi hadisnya dhaif. Jadi macam mana nak guna tak al-khitmi itu letak kat kepala? Tak payah. Sebab dhaif. Dhaif tu apa? Lemah. Oh. Tak apalah, kita pakailah bunga raya.
Kita pakailah bunga ros ke apa ke. Tapi tak boleh, memang tak boleh lah. Sebab hadisnya daif, jadi kena tolak terus, tak boleh terus. Macam mana? Sanad itu daif. Okey. Untuk hadis ni memang tak boleh. Sebab apa? Ada orang yang tak diketahui terkandung dalam periwayatan hadis tersebut. Maknanya langsung tak tahu siapa orang yang menyampaikan hadis ini. Kalau kita dapat tahu siapa orangnya, baru kita boleh guna hadis tu. Okey? Jadi hadis ni dia daif kerana apa? Ada perawi yang tidak diketahui. Siapa dia, nama dia pun tak tahu. Dia lahir dengan di mana, tinggal di mana, memang tak tahu langsung. Jadi susah. Sebab apa? Sanad yang daif ini dia kita boleh guna kalau ada hadis lain yang lebih kuat daripada riwayat itu. Jadi kalau tak ada, sekarang tak ada tau. Bila tak ada, susah. Ni tak boleh nak guna. Cuma kalau kita nak guna tu sebab tanpa menyandarkan ia pada Nabi, bolehlah. Jangan cakap, kita nak guna bunga untuk mandi. Contoh mandi bunga kan. Kita tak kata, oh Nabi dulu mandi bunga. Tak boleh cakap macam tu. Kalau cakap begitu dia jadi salah. Kita mandi untuk manfaat lah. Bunga tu ada benefits dia untuk kuatkan badan kan. Untuk bagi semangat bunga tu maknanya ada sebab ada kajian jugalah tentang mandi bunga ni, dia memberikan sesuatu bukan semangat, panggil apa ni? Bukan aura, apa nama? Tak tahulah nak cakap macam mana perkataan tu. Feeling feeling dia menaikkan semangat Ini macam segar, dia ada satu bahan yang menyegarkan badan. Bahasa Inggeris saya tak ingat bahasa apa. Tapi dia menyegarkan badan kita. Bunga tu ada benefits yang begitu. Okay, so di kalangan researcher lah mereka buat kajian sedemikian. Jadi tak salah nak mandi, boleh mandi. Cuma salahnya kalau kita, oh dulu Nabi mandi bunga, itu salah. Okay, cara begitu salah. Oh, dulu Nabi mandi bunga, ni sunnah. Bila kita meletakkan sunnah itu di tempat yang dengan menyandarkan pada Nabi SAW tanpa dalil yang tepat, ia akan jadi satu yang palsu. Okay, jadi tak boleh. Tapi kalau kita nak mandi-mandi gitu saja, okeylah, saja je. Macam kita makan bubur kacang, kita kata, oh Nabi makan bubur kacang. Kita makan goreng pisang, kenapa makan goreng pisang? Oh sebab Nabi dulu makan goreng pisang, saya makan goreng pisang lah sunnah. Salah kan? Betul tak? Salah. Tapi nak makan boleh? Boleh, tak ada masalah. Itu keadaan-keadaan yang perlu kita faham. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Kelihatannya Al-Bukhari ingin menegaskan hadis ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menggunakan air untuk mandi junub. Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan bahawa beliau mendahulukan sesuatu yang lain seperti perasan daun bidara atau yang tadilah yang al-khitmi itu tadi kan, atau yang selainnya untuk membersihkan badan daripada penggunaan khitmi tersebut. Hal itu dikuatkan dengan lafaz yang tercantum dalam majoriti riwayat sahih Al-Bukhari dengan hilab atau minyak wangi. Perkataan Al-Bukhari atau menunjukkan bahawa minyak wangi termasuk pelengkap hilab sehingga maknanya ditafsirkan sebagai sesuatu di luar jenis hilab. Sementara itu, seluruh ulama yang mengkritik Al-Bukhari mentafsirkannya sebagai sesuatu yang sejenis dengannya. Itulah sebabnya mereka kesulitan dalam menyesuaikan judul bab di atas dengan hadisnya. Baik, kenapa di sini Imam Ibn Hajar jelaskan kepada kita? Sebenarnya Imam Al-Bukhari dia letakkan minyak wangi tu kan, bukan nak kata Nabi mandi guna minyak wangi tu, bukan. Tetapi untuk melengkapkan al-hilab. Kita boleh faham macam inilah. Kita mandi ada sabun, betul tak? Untuk mewangikan badan kita. Itu tujuannya. Bukan kita nak kata mandi dengan minyak wangi itu, bukan. Tetapi sebagai pelengkap makna al-hilab. Al-hilab tadilah ember yang berisi air, bejana yang berisi air. Jadi kita mandi, of course kita akan guna air. Tetapi biasanya kita akan guna sabun untuk mewangikan badan kita. Bermakna bila Imam Al-Bukhari dia letakkan
at-tibi 'indal ghusli, iaitu atau minyak wangi ketika mandi. Bukan kita mandi guna minyak wangi itu, tetapi ia hanya sebagai pelengkap pada tata cara mandi tersebut yang disampingkan bersama dengan air yang ada dengan kita. Jadi sebab itu bila orang yang dia tak faham minyak wangi itu sebagai pelengkap, inilah yang menyebabkan mereka susah nak menyesuaikan judul bab dengan hadis yang kita baca tadi. Jadi dia kata yang dimaksudkan dengan hilab di sini adalah air yang ada dalam hilab, iaitu ember tadi. Di sini Al-Bukhari menyebutkan tempat sesuatu tetapi yang dimaksudkan adalah isinya. Ini adalah ungkapan majazi. Kita tadi bacakan Nabi, mana tadi? Lihat semula ya hadisnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala minal janabah da'a bi syai'in nahwil hilabi. Apabila Nabi SAW hendak mandi junub, maka baginda minta dibawakan kepadanya sesuatu seperti hilab. Okey, tempat simpan air. Sekarang yang dia minta ialah tempat simpan air. Kenapa tak minta air langsung? Patut nak mandi minta baldi ke minta air? Minta air. Tapi sekarang minta baldi. Kan sekarangnya minta baldi. Sebab tu di sini dia kata apa, yang nak dimaksudkan bukan baldi itu, tapi yang dimaksudkan ialah air dalam baldi. Dia kata kan, jadi dia kata ini adalah sesuatu ungkapan majazi yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, Al-Karmani, kita masuk seterusnya. Al-Karmani dia berkata, kemungkinan al-hilab yang dimaksud oleh Al-Bukhari adalah bejana yang di dalamnya terdapat minyak wangi, sehingga maknanya kadangkala beliau mengawalinya dengan meminta wadah minyak wangi dan kadangkala meminta minyak wangi itu sendiri. Hadis bab di atas mengarah kepada keadaan yang pertama, bukan yang kedua. Okey, iaitu mengawalinya dengan wadah minta minyak wangi. Panjang lagi ni nak jelaskan ni. Sekejap Tak boleh. Tak boleh. Tak sempat. Ni kalau saya masuk ni, nanti dia tak boleh stop. Berhenti sini boleh? Boleh kita berhenti sini. Nanti minggu depan kita masuk daripada Al-Karmani tu. Sebab ni dia jelaskan tentang satu lagi situasi yang berbeza. Nanti kalau masuk jadi pening. Kalau masuk ni nak kena habiskan. Tak sempat. Minggu depan. Jadi saya berhenti tadi. Maksud yang dimaksudkan dengan hilab di sini adalah air yang ada dalam hilab, iaitu ember tadi. Di sini Al-Bukhari menyebutkan tempat sesuatu tetapi yang dimaksudkan adalah isinya. Senang kata, saya simpulkan ya perbincangan pagi ini. Senang kata, di kalangan para ulama sepakat bahawa bila kita nak mandi janabah, kita mesti gunakan air, bukan minyak wangi. Okey, perbahasan tentang minyak wangi itu sebagai satu perbahasan untuk menjelaskan kenapa Imam Al-Bukhari meletakkan perkataan at-tibi itu tadi dalam topik dia. Sedangkan dalam hadis tak ada menyebutkan langsung tentang minyak wangi. Tapi bila kita dah bincangkan secara keseluruhan tadi kan, dengan pelbagai macam pendapat, ada pendapat kelompok pertama, kedua, ketiga, jelasnya ialah mandi tetap menggunakan air bukan minyak wangi. Itu sebagai kesimpulannya. Okey, wallahu a'lam bissawab. Sampai selesai. Ada soalan tak? Tak ada? Semua okey? Okey ya. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.